Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung bab 1 bagi standard kandungan 1.2 kepentingan RBT dan 1.3 invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Jadi cikgu harap semua murid telah bersedia dengan modul pembelajaran muka surat 14 hingga 18. Dalam topik 1.2 kepentingan reka bentuk dan teknologi, okey, murid perlu menyenarai kepentingan reka bentuk, mengenal pasti peranan reka bentuk, menerangkan etika dalam reka bentuk dan meneroka kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Manakala dalam topik 1.3 invensi dan inovasi, murid perlu mentakrifkan invensi dan inovasi, mengaplikasikan prinsip dan meneroka invensi dan inovasi dalam reka bentuk yang terkini. Baiklah, dalam penilaian ataupun pentadsiran, untuk tajuk ini kita akan mendapat TP1 ataupun TP2 ya. Iaitu murid boleh menyatakan satu kepentingan, kemudian menyatakan satu peranan reka bentuk dan menyatakan satu etika dalam reka bentuk. Manakala TP2 pula, murid dapat mengenal pasti satu peranan reka bentuk, menerangkan satu etika dalam reka bentuk. Jadi untuk pentaksiran ini, okey, cikgu andaikan kalau kamu dapat menjawab modul yang cikgu berikan dengan tepat, kamu layak mendapat tak penguasaan 1 dan juga 2. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat pada kepentingan reka bentuk dan teknologi. Di sini ada 6 yang disenaraikan. Kita lihat pada yang pertama iaitu menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Okey, kita lihat pada jam tangan yang ditunjukkan. Biasanya jam tangan ini digunakan untuk melihat masa. Tetapi kini hasil daripada reka bentuk dan teknologi, jam tangan juga boleh digunakan untuk mengukur degupan jantung. Selain itu, ia menyumbang kepada pembangunan sains dan perniagaan. Yang ketiga, memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Yang keempat, memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Yang kelima, memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. Dan yang keenam, membuka laluan kerjaya dalam pekerjaan. Okey, di sini kamu perlu nyatakan sekurang-kurangnya satu reka bentuk dan teknologi untuk mencapai tahap penguasaan 1. Okey, seterusnya. Peranan reka bentuk terbagi kepada 3, iaitu kepada individu, yang kedua kepada masyarakat, yang ketiga kepada pengeluar dan negara. Di sini kepada individu sebagai pengguna diberikan kebebasan memilih mengikut kemampuan dan keperluan. Maknanya setiap individu boleh memilih apa sahaja produk ataupun perkhidmatan yang ada di pasaran mengikut kehendak mereka sendiri. Selain itu, menjadikan pengguna lebih kreatif, menggunakan sumber alam semula jadi secara terhad dan bijak, memupuk sikap bersyukur dan menghasilkan reka bentuk yang serba boleh dan kaya dengan idea. Itu adalah antara peranan reka bentuk kepada individu. Yang kedua, kepada masyarakat, iaitu pertama, melindungi dan memelihara etika sosial. Yang kedua, menyokong, melindungi dan mempelbagaikan etika budaya. Yang ketiga, melahirkan nilai-nilai estetika. Yang keempat, melahirkan masyarakat yang kreatif. Dan yang kelima, membentuk masyarakat yang lebih bertamadun dan berdaya maju. Okey, di sini kita akan lihat pada masyarakat sumbangannya lebih besar, di mana kita akan lihat masyarakat kita sangat maju kerana berjaya menggunakan teknologi-teknologi moden hasil daripada reka bentuk yang telah dicipta. Yang ketiga, apakah peranan kepada pengeluar dan negara? Kita lihat di sini negara dapat mengeluarkan produk berjenama negara, melindungi hak cipta rakyat, meningkatkan pendapatan negara, menjadi aset negara yang berharga, menjaga maruah dan keselamatan negara serta menjadi penanda arah sebagai negara maju. Okey, contoh yang jelas di sini kita lihat di negara kita ada satu produk yang tiada di negara lain iaitu contohnya kereta Proton. Kita dapat lihat jenama ini hanya di negara Malaysia sahaja.
Okey, seterusnya apakah etika dalam reka bentuk? Di sini kita lihat etika yang penting ialah semasa kita mereka bentuk perlu ada sifat keaslian, iaitu mereka produk dengan usaha sendiri, bukan memplagiat ataupun meniru hasil kerja orang lain. Selain itu, dalam mereka cipta perlu ada sifat jujur. Maksudnya jujur dalam menentukan harga produk untuk mencari keuntungan tanpa membebankan pengguna. Selain itu, produk seharusnya tidak mempunyai agenda yang terselindung. Maksudnya tidak menipu dalam penghasilan reka bentuk produk. Okey, seterusnya etika lain dalam reka bentuk mestilah memastikan produk yang dihasilkan bermanfaat. Semakin ramai orang yang menggunakan, maka produk itu sebenarnya sangat bermanfaat. Okey, selain itu yang keempat, produk yang dihasilkan mestilah mesra alam sekitar di mana menggunakan sumber alam semula jadi dan tidak menjejaskan alam sekitar. Kalau boleh menggunakan bahan yang boleh dikita semula. Selain itu yang terakhir ialah produk mestilah selamat digunakan dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Terutama pada produk-produk kesihatan dan keselamatan ya. Okey, kita lihat pada kerjaya dalam bidang reka bentuk. Okey, di sini cikgu tunjukkan pelbagai jenis kerjaya yang ada berdasarkan tugas dalam bidang reka bentuk. Kita lihat pada yang pertama ialah arkitek ya. Okey, di sini cikgu tunjukkan kerjaya sebagai arkitek di mana tugas amnya ialah sebagai merancang reka bentuk dan pelan pembangunan. Manakala yang kedua, yang seterusnya cikgu pilih reka bentuk fashion kerana bidang ini sedang luas ya, dia banyak. Ramai yang memilih kerjaya ini. Kerjaya ini mereka bentuk fashion pakaian sama ada untuk manusia, haiwan serta barang-barang hiasan. Okey, seterusnya ialah mereka bentuk persembahan makanan. Okey, kita lihat di sini ialah gambar seorang chef. Sebenarnya chef ni bukan hanya memasak ya, tetapi mereka juga mencipta ataupun mereka bentuk persembahan makanan supaya dapat menarik minat pelanggan ataupun pengguna lah. Okey, jadi seterusnya kita lihat pada seni bina landscape ya. Di sekeliling kita, di sekitar kita, kita lihat banyak sangat landscape yang cantik. Di sini sebenarnya fungsi seorang pereka bentuk hiasan landscape ni ialah membentuk hiasan supaya menarik ataupun memberi keselesaan kepada pengguna. Okey, dan akhir sekali cikgu tunjukkan gambar reka bentuk lampu. Di sini sebenarnya lampu ini dicipta mengikut kegunaannya ya. Reka bentuk berbeza sebabnya fungsinya berbeza. Ini hanya sebahagian saja kerjaya yang cikgu tunjukkan. Sebenarnya banyak lagi yang boleh kita pelajari. Okey, boleh boleh Google sendiri dalam menggunakan Google untuk mencari jenis-jenis kerjaya yang lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada invensi dan inovasi. Okey, di sini istilahnya mestilah dengan ejaan yang betul. Okey, invensi dan inovasi. Kita perlu tahu apakah maksud invensi dan inovasi untuk mendapat tahap penguasaan 2. Okey, apakah invensi? Invensi ini ialah satu kaedah dan proses mencari jalan untuk penghasilan produk ataupun perkhidmatan baru. Okey, contoh yang ditunjukkan ialah sebuah radio yang wujud pada tahun 1901. Di mana pada waktu itu belum lagi ada ciptaan radio seperti ini. Tetapi ya, jika ianya melebihi 10 tahun, ia bukanlah lagi produk invensi. Jadi, terhasilnya produk ini hasil daripada eksperimen, pengamatan ataupun kajian. Okey, manakala inovasi pula ialah pengubahsuaian produk sedia ada supaya lebih baik. Okey, menjimatkan, bertenaga, bermakna dan mesra pengguna. Okey, kita lihat fungsi radio di sini sama dengan fungsi radio yang cikgu tunjukkan dalam gambar ini. Fungsinya untuk mendengar. Tetapi setelah inovasi, sebenarnya radio ni ataupun siaran dalam radio ni kita boleh mendengar juga melalui telefon pintar. Yang penting ada internet. Okey, di sini contoh yang cikgu tunjukkan, cikgu ulang lagi sekali.
radio ini boleh didengar melalui internet. Okey, jadi produk ini mestilah berfungsi secara maksimal dan harganya juga berpatutan. Okey, apakah aplikasi prinsip invensi dan inovasi? Di sini dipecahkan kepada 5 perkara, iaitu invensi dan inovasi penting kepada sektor pertahanan, di mana tercipta robot pengesan periuk api ni tujuannya untuk mengesan di mana saja terdapat periuk api tanpa menggunakan tenaga manusia. Okay. Hanya robot yang menjalankan tugas menggunakan alat kawalan jauh. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, terhasil kamus digital akan menggantikan buku yang kita selalu kena buka. Di sini kita hanya perlu menekan saja perkataan yang kita kendaki dan kita dapat apakah maksud di sebaliknya. Selain itu, terdapat banyak tablet pembelajaran dan banyak lagi produk-produk terkini yang dihasilkan khas untuk bahagian pendidikan. Okey, kemudian yang seterusnya ialah kesihatan. Okey, terhasil alat ataupun jam pengukur degupan jantung. Seperti yang cikgu maklumkan tadi, sebelum ini jam ni hanya digunakan untuk mengukur masa. Tetapi sekarang ini jam ini juga digunakan untuk mengukur degupan jantung. Okey, seterusnya dalam bidang pembuatan. Okey, dalam bidang pembuatan terhasil mesin pencetak 3D. Biasanya mesin pencetak menghasilkan satu cetakan kertas dan kita dapat lihat melalui kertas itu. Tetapi ini kita dapat menghasilkan produk bentuk 3D di mana kita dapat lihat dia dan dapat menyentuhnya. Okey, selain itu juga ada pen 3D. Okey, selain tu, aplikasi prinsip ini juga sangat meluas dalam teknologi maklumat di mana kita boleh gunakan telefon pintar ataupun mungkin sekarang ni ada smart TV. Okey, apakah reka bentuk terkini? Ya? Maksudnya yang dihasilkan dalam reka bentuk terkini, kita lihat terhasil telefon pintar pengesan gempa bumi di mana menggunakan aplikasi Android MyShape dapat mentafsir aktiviti gempa bumi berdekatan. Biasanya digunakan di negara-negara yang kerap berlaku gempa bumi. Mereka akan download aplikasi ini supaya mereka lebih bersedia untuk menghadapi gempa bumi jika berlaku tragedi itu. Okey, seterusnya ialah alat pengesan ergo ataupun ergo sensor. Alat ini untuk mengesan ataupun mengetahui jarak yang betul semasa menggunakan komputer. Okey, di sini ya kita lihat alat ini akan memberitahu kita bagaimana kedudukan kita yang betul supaya kita tidak merasa penat semasa sesi pembelajaran ataupun kerja. Okey, cuba kita lihat pada video ini. Okay, video ini dirakam di US West Coast ya. Okay, telefon pintar akan mengesan gempa bumi. Okey, kita lihat pada video seterusnya.
Okey, sekian terima kasih. Cikgu harap semua murid dapat menyiapkan tugasan, melengkapkan modul sehingga selesai dan muat naik ke Google Classroom. Okey, sekian terima kasih. Semoga kita berjumpa kembali.